Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Kita sama lagi bab kitab jenayah dan diyat lah. Bab jenayah ni biasanya qisas dan diyat lah, bayar ganti rugi lah. Okey, dan kita bicara ni muka surat 358, iaitu korban pembunuhan adalah seorang yang benyawanya terlindungi. Maksudnya seorang muslim lah. Muslim sepakat lah. Kafir zimmi ke apa ada khilaf lagi tak? Okey. Jadi jika korban adalah seorang kafir harbi, pelaku zina muhsan atau orang yang murtad, maka tidak ada tanggungan bagi pembunuhannya, baik itu qisas maupun diyat. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah untuk ditumpahkan kecuali kerana salah satu dari tiga hal. Seorang yang telah menikah lalu ia berzina, jiwa dengan jiwa, ini qisas dalam pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jemaah kaum muslimin. Ada sahih. Jadi orang Islam tu sepakatlah dia mesti Islam. Kalau orang kafir harbi memang tak ada khilaf lah. Kafir harbi ataupun orang penzina ni tak, yang muhsan ataupun orang yang murtad yang pisah dari kaum muslimin ataupun murtad yang ni, kata tak bersama dengan kerajaan kafir lah tak. So pun kafir harbi juga bawah ni nak. Lepas tu gitulah kafir zimmi ke apa tu masih khilaf lagi lah, ada perbahasan. Okay, yang kelimanya, pelaku bukan dari kalangan garis keturunan ke atas dari korban, ayah dan seterusnya dah ke atas ni. Maksudnya pembunuh tu bukan ayah dan datuk dan ke atas lah dah. Kalau ayah ke datuk ke bunuh anak cucu ni, dia tidak boleh hukum qisas lah tu dah. Jika seorang membunuh anaknya atau cucunya, cucu yang lelaki ataupun perempuan, maka ia tidak dikenai hukuman mati atas tindakan tersebut. Bukan qisas lah. Hal ini sesuai yang difatwakan oleh majoriti ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, Al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Juga dinukilkan dari Umar bin Khattab serta dianut oleh Rabi'ah, As-Sari dan Auza'i. Ramai juga dah. Rujuk Al-Bara'i, Mughni Muhtaj, Al-Mughni, Kasyaful Qina. Mereka berhujah dengan dalil sebagaimana berikutnya. Hadis riwayat Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yuqtalu walidun bi waladihi. Seorang ayah tidak dihukum mati kerana membunuh anaknya. Hadis sahih dari ghairihi. Hadis At-Tirmizi, Ibn Majah dan selain keduanya ada hadis pendokonya. Dikuatkan dari hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari datuknya. Lihat Al-Irwa. Yang kedua, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Dia berujar, seorang lelaki dan anak itu dah mengenai kakinya dan bahagian lainnya hingga putus. Anak itu pun bersimbah darah dan meninggal dunia. Lelaki itu bertolak bersama rombongan kaumnya untuk menghadap Umar bin Khattab. Umar berkata, wahai orang yang musi dirinya sendiri, apakah engkau yang membunuh anakmu? Kalau saja aku tidak pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, la yuqadul abu min ibnihi, seorang ayah tidak dikenai qisas kerana anaknya, nescaya aku sudah melakukan hukuman mati terhadapmu. Ayuh keluarkanlah diyat. Lain masalah juga dah. Jadi kena bayar diyat dah. Jadi dia tak pernah hukum qisas, dia kena bayar hukum diyat dah. Orang itu pun menyerahkan 120 atau 30 ekor unta kepada Umar. Umar lalu memilih 100 unta dan menyerahkannya kepada ahli waris korban. Kemudian melepaskan pelaku, yakni ayah korban. Hadis sahih, hadis Ibn Jarud, Ad-Darqutni dan Al-Bahaqi. Yang ketiga lah, ayah adalah sebab atau perantara dari kehidupan atau keberadaan anak. Jadi anak-anak wujud ni kerana ada ayah ni. Maka anak tidak boleh menjadi sebab bagi kematian ayahnya. Dalam masalah ini, orang yang kekuatan hukumnya selevel dengan orang tua adalah garis keturunan ke atas, baik lelaki maupun perempuan, meskipun jauh. Termasuk dalamnya adalah ibu dan nenek, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, meskipun sudah jauh, kerana memang lafaz orang tua mencakupi mereka semua. Jadi
cerita ni masalah ayah ko, datuk ko, tok ye ko bunuh cucu dia lah. Ke bawah ni. Dia kira tidak dikenakan hukum qisas lah. Begitu juga mak, nenek dan seterusnya lah. Ke atas, dia tidak dikenakan hukum qisas lah. Ketentuan ini berlaku pada orang tua secara nasab, secara keturunan lah, bukan secara persesuaian ataupun secara nikah, tidak dah. Adapun jika yang melakukan pembunuhan terhadap anak adalah orang tua persesuai, maka ulama mazhab Hambali menyatakan bahawa orang tua persesuai boleh dikenakan hukum qisas, hukum bunuh balas, jika terbukti membunuh anak sesuainya kerana tidak adanya keterkaitan genetik yang hakiki di antara mereka dah. Itulah nasab bukan keturunan dia lah. Dia tak boleh bin pada bapak susu dia. Walaupun dia tak boleh nikah pun tak boleh bin lah. Yang keenam dah. Ada kesetaraan status antara pelaku dan korban. Baik dalam agama dan status merdeka ataupun budak. Cara ini mengandung dua pengertian. Seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan berikut. A. Tidak ada kisah seorang Muslim atas pembunuhan orang kafir. Ini jumhur lah. Masak nafi tidak kan tidak. Okey, ini rujuk Ibn Abidin, Al-Hidayah, Al-Muntaqa, Qari Al-Baji, Dasuqi, Radatul Talibin, Mughni Muhtash, Mughni dan Al-Ansaf. Kalangan ulama fiqh sepakat bahawa tidak ada kisah bagi Muslim apabila membunuh kafir harbi. Atau orang kafir tidak ada perjanjian damai dan tanggungan keamanan. Atau dengan kata lain, baik si korban atau seorang kafir harbi maupun zimmi. Ini kata kafir zimmi tak juga. Tak apalah. Tapi yang pentingnya kafir harbi itu memang sepakat lah dah. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Osman, Ali, Zaid bin Sabit bin Muawiyah. Ini juga menjadi pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, As-Sari, Auza'i, Abu Ubaid, Abu Sar dan Ibn Muzir. Yang lebih lanjut dianut oleh Umar bin Abdul Aziz, Atta', Hasan dan ulama-ulama salaf yang lain. Mana dah? Mereka berhujah dengan hadis-hadis sebagaimana berikut. Pertama, hujah pertama, dalil pertama, hadis Abu Juhaifah. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ali, apakah anda memiliki sesuatu dari wahyu yang tidak tersurat dalam Al-Quran? Ia menjawab, demi Allah, zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan jiwa, tidak ada. Kecuali pemahaman yang diberikan kepada seorang lelaki mengenai Al-Quran, dan apa yang terdapat dalam lembaran ini sahaja. Aku bertanya, apa yang ada dalam lembaran ini? Ia menjawab, qisas, pelepasan tawanan dan tidak dibunuhnya orang Muslim kerana memburu orang kafir. Hadis sahih, hadis Bukhari, Nasai, Tirmizi, Ahmad. Ini hadis ni jelas lah. Orang kafir ni, kalau bunuh Islam bunuh kafir, tidak dia bunuh hukum balas lah. Ini bayar diat saja dah. Dan di sininya, ada cerita juga pasal Ali ni. Pasal ada orang tuduh dia ni ada mushaf Quran lain lah. Quran yang suku dah. Syiah ni ada unsur-unsur Syiah dah. Dari soalan ni, jadi pertanyaan ni ada dah unsur-unsur Syiah. Unsur-unsur yang mengatakan Ali ni ada mushaf Quran yang khusus. Lepas tu dikatakan mushaf Fatimah lah, 70,000 ayat lah macam-macam dah. Dia ada timbul dah lah unsur-unsur cerita-cerita karut ni. Dia start dah zaman Ali dah. Jadi Ali pun ayat lah. Dia tidak ada gapo. Kalau ada pun ni lah. Selah ketik ni, kertas kecil yang mana untuk cerita pasal dia. Ataupun pasal pembunuhan. Ataupun tawanan kisah. Itu je. Hak lain tu tak ada lah. Supaya lain berlaku lah. Yang kedua, hadis dari Ali diriwayatkan secara marfu'. Al-Muslimun tatakafa'u dima'uhum wa hum yaddun 'ala man siwahum yas'a bi zimmatihim adnahum ala la yuqtalu mu'minun bi kafirin wala zu 'ahdin fi 'ahdihi. Orang-orang muslim itu darah mereka sederajat, mereka satu tangan atas orang-orang selain mereka. Orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka. Ketahuilah, seorang mukmin tidak dibunuh kerana membunuh orang kafir, maupun orang kafir yang terikat perjanjian damai selama dalam perjanjiannya. Tidak dibunuh lah. Ya, kemudian dia paling terik pun dia ada. Hadis hasan hadis Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Baihaqi. Sementara itu di sisi lain Imam Abu Hanifah dan pengikutnya juga Asy-Sya'bi dan Nakhai menyatakan sikap berbeza dengan pendapat di atas. Menurut mereka orang muslim boleh dikenai hukum qisas bunuh balas kerana membunuh orang kafir zimmi secara khusus. Sementara jika dibunuh adalah kafir harbi, maka tidak dikisas. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikutnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Aziz Al-Hadrami. Ia berkata, pada waktu perang Khabar, Rasulullah SAW menghukum mati seorang Muslim antara membunuh orang kafir dengan muslihat. Seraya bersabda, Ana awla wa ahakku man awfa bizimmatihi. Aku adalah orang yang paling utama dan paling berhak untuk memenuhi tanggungannya. Hadis ni dhaif.
Hadis riwayat Abu Daud dalam Al-Marasil. Abdul Razak Asy-Syafi'i dalam riwayat Musnad yang terdapat Ibnu Al-Bailamani. Mereka sepakat untuk meninggalkannya. Pendapat ini dibantah bahawa hadis ini dhaif dan tidak boleh jadikan hujah. Inilah. Dalil yang kedua, mereka menakwilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bi kafirin, orang muslim tidak dibunuh kerana membunuh orang kafir. Mereka mengatakan bahawa maksud hadis ini adalah kafir harbi, bukan kafir zimmi ataupun kafir yang terikat perjanjian damai dengan umat Islam. Bukan kafir zimmi ataupun kafir yang ada ikatan janjilah. Muahad. Pendapat ini mereka hasilkan dengan cara mengkompromikan dua dalil yang tampaknya saling bertentangan. Ketiga. Dalil yang ketiga, terkait hadis yang berbunyi ala la yuqtalu mu'minun bi kafirin wala dzu ahdin fi ahdihi. Ketahuilah seorang mukmin tidak dibunuh kerana membunuh orang kafir maupun orang kafir yang terikat perjanjian damai selama dalam perjanjiannya. Hadis hasan, ini hadis Ali sebelumnya. Mengingat hadis ni suruh bunuh dah. Tidak bunuh orang mukmin bunuh orang kafir dah. Dia jawablah. Mereka berpendapat hadis ini mengandungi keterangan bahawa orang kafir yang dimasukkan adalah kafir harbi, sedangkan dimasukkan dengan orang yang terikat dengan perjanjian adalah kafir zimmi. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahawa orang Muslim tetap boleh dikenai hukuman qisas jika membunuh kafir zimmi. Dikata kafir tu maksudnya ta'wil lah. Pasal ada belakang tu. Mu'min kafir wala dzu ahdin fi ahdihi dah. Maksudnya kafir yang ada perjanjian, maksudnya kafir itu negara lain lah. Wallahu a'lam lah. Pendapat mereka ini dibantah bahawa pemahaman seperti ini merupakan pemahaman sifat. Perbezaan pendapat ulama usul fiqh dalam penggunaan pemahaman ini sudah masyhur. Kalangan mazhab Hanafi termasuk golongan yang menolak penggunaan pemahaman ini, lalu bagaimana mungkin mereka justru berhujah dengan pemahaman yang mereka tentang penerapannya tersebut. Selain itu, penghubungan frasa orang terikat perjanjian yang merupakan larangan membunuh kafir mu'ahad pada kalimah sempurna yang berdiri sendiri, orang mukmin tidak dihukum mati lantaran membunuh orang kafir, sudah jelas tidak menyisakan penjelasan lain dalamnya. Jadi, dia guna kaedah nak sifat lah tak? Dia orang tidaklah bunuh orang mukmin tu dengan pembunuhan orang kafir tu. Wala tu dia kata bukannya dan lain dah. Wala zu'ahdin. Dan orang kafir yang ada perjanjian dalam perjanjiannya. Tapi dia kata macam penerangan kafir tu. Jadi benda ni dia tetap oleh mazhab Hanafi sendiri dah. Kaedah gitu dah. Dah jadi apa dalam bab ni terima pula dah. Gitulah Syekh ni kata dah. Yang keempat dah. Hujah yang keempat, mereka juga berdalil dengan keumuman firman Allah SWT. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Kami telah menetapkan bagi mereka dalamnya, yakni dalam Taurat, bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 45. Pendapat ini disanggah. Ayat ni ayat umum lah. Maksudnya tak kira Islam kafir kalau kira ayat ni lah. Pendapat ini disanggah bahawa keumuman firman Allah Ta'ala tersebut telah dikhususkan dengan hadis Nabi SAW di atas. Walhasil tidak ada seorang ulama pun yang boleh menerima pendapat Imam Abu Hanifah yang mencuba memalingkan zahir hadis di atas, sehingga boleh diketahui bahawa yang benar adalah pendapat jumhur ulama, yang mana orang Muslim tidaklah dikenai hukum qisas, bunuh balas jika membunuh orang kafir secara umum, baik kafir harbi maupun kafir zimmi. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Surah An-Nisa surah 4 ayat 141. Seandainya orang kafir dapat menyebabkan seorang Muslim terkena qisas, tentu cara ini akan mereka manfaatkan dengan gilang gemilang lah. Dan berguna kesempatan ini lah. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menafikan jalan apapun bagi mereka untuk merenggut kaum muslimin dengan penafian tegas. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar bahawa ada seorang lelaki Muslim yang membunuh seorang kafir zimmi secara sengaja. Kemudian hal tersebut dilaporkan pada Khalifah Uthman. Mendapat laporan itu, Khalifah Uthman tidak mengqisas dan tidak pun membebankan dia kepadanya, sebagaimana dia membunuh orang Muslim lain, iaitu 1000 dinar. Hadis sahih, sanad sahih, hadis Khalal dalam Ahkam Milal. Jadi kaji itu tanggung nak. Siapa tahap itulah. Jadi tidak dibunuh. Jadi ginilah. Ada kata tidak adil ni, tidak adil pun tetap jiwa orang Muslim ni lebih mulia daripada orang kafir dah. Tambah-tambah tu negara yang berdaulat, yang dalatnya ataupun perlembagaan Islam, orang Islam lah. Jadi tidak pelik lah kalau gitu pun tak. Dan orang kafir tu tetap
dia kena level rendah lah. Sebab dia tak apa tak masuk Islam. Negara Islam tu. Bujuk je duduk negara Islam tu tak. Tapi tak masuk Islam. Yang keduanya, dia boleh tetap boleh satu manfaat yang besar daripada bunuh sia-sia saja dah. Dia tak boleh ke satu kafir ni bayar diat ni. Bayar diat ni kalau anak beranak yang mati bayar diat lebih baik daripada bunuh balas ni. Bayar diat ni kaya-kaya dah dia ni. Kaya-kaya kalau kira kata 100 hektar banyak mana ada law ni nah kalau nak kira zaman law ni nak. Jadi satu perkara yang kata dia kena terima kasih lah daripada bunuh saja orang Islam. Jadi orang Islam ada kehormatan dia. Dah gitulah kira dah. Faedah, Imam Malik dan Ahmad dalam sebuah riwayat berpendapat bahawa kesetaraan ini tidak disyaratkan dalam penjatuhan hukuman mati kerana hirabah penyamunan. Sehingga orang Muslim tetap diancam hukuman qisas jika membunuh kafir zimmi. Tak dah. Kalau samun tak kira. Kalau samun tak kira, tak ada kaitan ni. Ni dia berkata bunuh bak lain lah. Kalau dia bak merompok ke apa, dia ada hukum hirabah ni. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Taymiyah. Ia menyatakan ini adalah pendapat yang paling mudarat. Dalamnya ada usaha untuk menggabungkan berbagai asar yang dikutip dalam masalah ini. Kerana hukuman ini adalah hukuman hudud, sehingga tidak disyaratkan adanya kesetaraan status demi kemaslahatan yang menyeluruh. Kalau Islam itu merompok, lepas tu bunuh orang pula. Jadi rompakan dia tu hukum hirabah, bukan hukum qisas biasa ni. Jadi hukum hirabah, hukum merompok. Jadi dia kena hukum bunuh jugalah. Dia tidak termasuk dalam hukum kisah biasa dah. Intinya sebagaimana dijelaskan oleh kalangan ulama mazhab Maliki, ini adalah hukuman mati yang hanya boleh gugur dengan pemberian maaf keluarga korban dan tidak boleh dibatalkan dengan tidak adanya kesetaraan status. Hal ini sama dengan hukuman mati kerana murtad. Hukuman mati ini berbeza dengan hukuman mati sebagai qisas. Akan tapi itu adalah hukuman mati demi menegakkan hak Allah atau hak manusia yang diperberatkan dengan hak Allah. Jadi hak Allah lah kira dah. Al-Muntaqa Syarah Muwatta' Al-Insaf Majmu' Fatawa. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad sebagaimana yang jelaskan dalam salah satu dari dua riwayatnya menyatakan bahawa orang Muslim tidak dikisas dihukum bunuh balas lah. Kerana membunuh orang kafir dalam keadaan apa pun. Itulah. Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa orang Islam itu boleh dikisas dihukum bunuh balas kerana membunuh orang kafir dalam keadaan apa pun sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Jadi mengikut Abu Hanifah ni boleh kena berlaku tak kira lah. Asal kafir zimmi, kafir harbi ya tak kena hukum balas dah. Tapi kalau negara tu masyarakat majmuk ramai sangat, tak campur gaul agama tu tak, ataupun bangsa, boleh juga mazhab Hanafi ni supaya reda sikitlah tak. Kalau dia sikit benar boleh lah kita kata tak, ni ramai. Okay, yang B, tidak dikisas dihukum balas orang hukum bunuh balas lah. Orang Muslim kerana membunuh orang kafir zimmi bukan bererti bahawa boleh bagi orang Muslim untuk membunuh mereka begitu saja. Bunuh lah. Akan tetapi pembunuhan itu tetap merupakan dosa yang sangat besar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang bunuh ahli zimmah, yang orang kafir yang ada dalam negara Islam tu, yang ada rakyat negara Islam dah, maka ia tidak akan dapat mencium baunya syurga. Padahal aroma syurga dapat dirasakan, tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ada sahih hadis Al-Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Ibnu Abi Asim dalam Ad-Diyat, Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi sampai tahap tu dah. Bunuh orang ahli zimmah ni, orang kafir dalam negara Islam. Dia bayar cukai, dia bayar kepada kerajaan Islam ni, maka kalau bunuh tak bau syurga dah. Tidak bau aroma syurga. Padahalnya jarak 40 tahun apa bau dah, bau wangi syurga dah. Tapi dia tak boleh cium bau syurga dah sebab bunuh orang kafir ahli zimmah. Hadis pula hadis kuat, hadis sahih dah. Jangan nak gua bewok lah dah. Jangan duk sentimen perkauman kuat nak bunuh ahli zimmah ni memang dah. Kafir harbi ni memang betul lah, dia negara kafir dah ni habis. Ikut jumpa kafir dah. Dalam negara Islam pun dituduh orang yang kafir harbi kerana sentimen perkauman sempit ataupun kerana ditipu oleh pokok politik ni.
Padahal baik belaka ada main rasuah-rasuah mari ni. Balik atas tu nak, ada bawah ni bodoh tipu kau orang perkaumnya dah. Jadi nak perai dah, nak totok lagi dah. Macam-macam lah berlaku. Kadang-kadang benda tu memang ada konspirasi untuk mencetuskan perkaumnya dah. Memang ada dah. Memang ada. Bahkan tahun 99 perkauman tu memang dicetuskan oleh komunis. Komunis dia berlaku dari Indonesia dah. Berlaku dari Indonesia kerana komunis. Dia cetuskan perkauman. Lepas tu dia nak masuk tapi tak boleh masuk jugalah. Di Indonesia pun gitu dia cetuskan juga tapi bukan perkauman lah. Tapi dia macam bunuh. General-general dia bunuh lagi dah. Pada waktu yang hampir sama. 1995 gitu. Hampir sama. 99 lebih kurang tu. Maksudnya masa tu komunis ni kecampur tangan. Tapi gitulah. Tapi ditangkapnya pembangkang-pembangkang. Gitulah komunis tu dengan gitulah ada cerita-ceritanya. Jadi benda-benda gitu kena ingat dah. Jadi jangan mudah tertipu. Jangan kita mudah disuntik sentimen perkauman. Dah sekali bunuh sama-sama rakyat. Walaupun seorang Islam, bukan Islam pun kita tidak boleh bunuh main-main dah. Siapa tak bang syurga bukan dia. Kita nak masuk syurga kan. Jadi biarlah berikan tanggungjawab ni kepada pihak berwajib. Pemerintah. Pemerintah kita kan ada dah. Pemerintah kita kan Islam dah. Diriwayatkan juga dari Abu Bakrah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi haramallahu alaihi al-jannah ay yajida rihaha." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad bukan pada waktunya fi ghairi kunhihi ni, bukan waktunya, maka Allah Taala mengharamkan syurga baginya meski hanya untuk mencium aroma syurga. Syurga pun diharamkan, bukan dia dah. Hadis sahih dari Abu Daud, An-Nasai, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang kafir ni bukan kafir zimmi, bukan rakyat, tapi orang yang dapat bisa masuknya kebenaran daripada kerajaan kita, beri kebenaran dah. Orang putih mereka mari ke apa, mari sebab kita jumpa ni kat tekuk dia dah. Jadi kalau kita bunuh, bahayalah siapa tak bang syurga, bukan dia dah. Jadi jangan sentimen lampau dah. Jangan kena berfikir waras, beri serah kepada pihak berwajib dah. Janganlah tipu gitu. Sentimen ni bahayalah perkauman ke apa. Yang seterusnya, kenyataan sekarang ini menunjukkan bahawa di negara-negara Muslim tidak terdapat komuniti Yahudi atau Nasrani yang merupakan Al-Zimah. Tempat dia ada. Tempat kita ni habis bangsa ada dah. Barangkali sebahagian dari mereka boleh disebut sebagai kafir musta'man, diberi keamanan. Sehingga membunuh mereka akan mengakibatkan banyak lagi kerosakan dan kerugian akan berlaku dah. Jadi dia tak panggil mu'ahad, dia panggil musta'man, diberi keamanan pula. Dia panggil istilah dia kalau orang putih mari tempat negara Islam, Arab Saudi ke, Mesir ke dah. Mesir ramai ke orang pelancong mari dah. Begitu juga di Qatar ke apa dah, Dubai ke apa dah ramai orang putih dah. Ikhtiarat Ibn Qudamah Al-Fiqhiyah karya Al-Ghamidiyah. Yang kedua dah, orang merdeka tidak dikisaskan yang membunuh hamba sahaya. Ni ada perbahasan pula dah. Kalangan ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ada khilaf dah. Sebagaimana halnya perbezaan pendapat di antara mereka dalam masalah terkena kisas, hukum balas, hukum bunuh balas atau tidaknya orang Muslim yang membunuh orang kafir. Macam tak adil dah. Ada khilaf dah. Jumhur ulama memilih pendapat yang menyatakan bahawa jika orang merdeka membunuh hamba sahaja, maka ia tidak wajib dikisas dihukum bunuh balas. Kerana orang yang kedudukannya lebih tinggi tidak boleh dikisas lantaran membunuh orang yang kedudukannya lebih rendah. Ini gaya-gaya juga lah, setengah-setengah. Apa kata hak asasi ke apa liberal yang menentang ni nak. Dalam hal ini mereka berhujah dengan dalil-dalil berikut. Pertama, hadis riwayat Amr bin Syu'aib. Diriwayatkan dari ayahnya, dari datuknya bahawasanya ada seorang lelaki yang membunuh hamba sahaya dengan sengaja. Maka sebagai hukumannya Nabi SAW mencabutnya, mengasingkannya di tempat tinggalnya selama setahun, menghapus saham kepemilikannya dalam Baitul Mal kaum muslimin tanpa menerapkan hukuman mati kepadanya, serta merintahkannya untuk membebaskan seorang budak. Hadis dhaif hadis Ibn Majah, Ad-Darqutni, Al-Bahaqi, dan ada hadis pengkuat yang sangat lemah sekali dari riwayat Ali. Jadi hadis dhaif nah. Tak ada buat hujah. Yang kedua, hadis lain riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, bahawa Abu Bakar dan Umar tidak mengqisas, tidak hukum bunuh balas seorang yang merdeka lantaran membunuh hamba sahaya. Sanadnya lemah. Hadis Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, Ad-Darqutni, Al-Bahaqi dari jalur Hajjaj bin Amr. Hajjaj adalah Ibnu Arta'ah, mudallis, berdusta dalam jalur periwayatan hadisnya. Mudallis dalam
an-anah mudallis, dan telah meriwayatkan secara an-anah pula dah. Jadi dhaif. Masih banyak lagi hadis dhaif lainnya tentang masalah ini. Masalahnya hadis dhaif belaka. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan tidak sependapat dengan pendapat jumhur ulama di atas. Menurut mereka, orang merdeka tetap dihukum qisas, dihukum bunuh balas jika membunuh budak hamba sahaya. Mereka berhujah dengan keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang qisas. Antara lain firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha an-nafs bin-nafs. Kami telah menetapkan bagi mereka dalam Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Surah Al-Maidah surah kelima, surah kelima ayat 45 ni. Jadi Taurat dan juga dalam, walaupun atasan hukum Taurat juga digunakan dalam hukum Quran lah. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang muslim itu darah mereka sedarjat. Hadis hasan telah disebutkan sebelumnya. Pendapat ini disanggah bahawa keumuman ini telah dikhususkan dan dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Dalil yang khusus lebih dahulukan daripada dalil yang umum. Ketiga, mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Jalal Al-Hasan dari Samurah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu." Barang siapa yang membunuh budaknya, hambanya, maka kami akan membunuhnya. Dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka kami akan memotong hidungnya, hambanya. Hadis dhaif. Hadis Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Pendapat ini dapat disanggah bahawa hadis ini dhaif sehingga tidak boleh dijadikan landasan dalil. Lagi pula, kalaupun hadis ini sahih, mungkin saja hadis tersebut dicanangkan untuk sekadar peringatan saja. Bahkan ada indikasi bahawa hadis ini telah dinasahkan. Dan Hasan Basri memfatwakan pendapat yang bertentangan dengan hadis ini. Pendapat yang kuat. Menurut Syekh Abu Malik ni, menurutku Abu Malik, pengarang tua kitab ni, pendapat yang kuat di sini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka sebenarnya juga boleh mendukung hujah mereka dengan mafhum khitab atau pengertian tersirat yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal unsa bil unsa." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178. Seandainya ada yang menyanggah jika mengikuti tuntutan ayat ini, maka hamba tidak diqisas kerana membunuh orang merdeka. Maka jawapan kami, pelaksanaan qisas terhadap hamba kerana membunuh orang merdeka sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga keduanya tidak boleh disamakan. Jadi apapun Syekh ni ambil pendapat jumhur ulama lah. Dia katanya hamba ni tak kena bunuh lah, kena hukum yang lain lah. Wallahu a'lam lah. Pasal hamba ni asalnya dia ni dalam peperangan sebenarnya dah. Dalam peperangan dia sebenarnya dia ni adalah orang yang terjaga darah dia dah. Darah dia tu. Itu sebab kita kena bunuh dah jadi hamba. Kalau kena bunuh tak jadi hamba lah, mati dah. Itulah setengah ulama kata kaedah gitulah, walaupun tak bawa sini, itu kaedah yang menyebabkan tuai kalau membunuh hambanya tak sampai hukum bunuh balah, kena bayar diat dan sebagainya lah. Tak kadang lah, gitulah lebih kurang dah. Apakah sekelompok orang dikenakan hukuman qisas kerana membunuh satu orang? Masih dalam konteks kesetaraan, bagaimana jika sekelompok orang bergabung untuk membunuh seorang Muslim, masing-masing dari mereka melakukan tindakan yang jika dipisah-pisahkan atau dianggap sendiri-sendiri, maka hal itu sudah cukup untuk membunuhnya? Dia kepung orang ramai, tiba-tiba sore dia katok, tetap mati. Kira kan orang lain dah. Menghadapi persoalan ini, jumhur ulama yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahawa mereka dikisas secara keseluruhan mereka dah. Semuanya hak terlibat tu kepung nak timbuk orang tu, tiba-tiba sore dia bunuh pun kena hukum bunuh belaka dah. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Umar, Ali bin Abbas dan Mughirah bin Syu'bah. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Musayyib, Hasan Basri, Atha, Qatadah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq Abu Tsar dan yang lainnya. Mereka berhujah dengan dalil sebagai berikutnya. Pertama, Umar bin Khattab berkomentar tentang kes anak lelaki yang dibunuh dengan cara tipu muslihat. Kalau sahaja seluruh penduduk San'a berkonspirasi membunuhnya, nescaya akan aku bunuh mereka semuanya. Kalau sekapu tu pakak nak bunuh orang ni tak, pakak rancang nak bunuh, dia kena bunuh. Umar kata nak bunuh sekapu dah. Hadis sahih hadis Bukhari, Al-Baihaqi dan lafaz darinya. Yang kedua, diriwayatkan dari Ali bahawa ia mengqisas 3 orang kerana membunuh 1 orang. Sanadnya lemah, hadis Ibnu Syaibah dengan maknanya, catatan Arush. Yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Umar
dia berkata, seandainya ada 100 orang yang membunuh satu orang, nescaya mereka semua akan dikisas, dihukum membunuh balas kerana hal itu. Sanadnya lemah sekali, Hadrat Abdul Razak. Pengusung pendapat ini, pembela pendapat ini menegaskan, inilah praktik dan wacana yang berkembang di kalangan sahabat yang tidak mungkin mereka lakukan kecuali atas dasar tuntutan syara'an. Lagi pula tidak ada pendapat yang menentang pendapat mereka, sehingga hal itu telah menjadi sebuah ijma' sukuti paling kurang lah. Yang dalil keempat, kalau saja kisas hukum membunuh balas boleh digugurkan dengan alasan kerana dilakukan bersama-sama ramai-ramai. Tentu hal tersebut boleh menyebabkan lebih banyak orang yang melakukan pembunuhan secara beramai-ramai. Pakat-pakat lah kita duk. Kalau aku seorang bunuh, aku nak bunuh balas. Kalau 100 orang pakat-pakat kat, tak nak bunuh balas ni. Sehingga hal ini boleh menggugurkan hikmah pencegahan dan pengangkangan terhadap pembunuhan. Itu tak saya bunuh seorang, nak bunuh ramai-ramai dah. Lepas tu, pakat lepas laku orang lain lah. Sementara itu, di pihak yang lain, sebahagian ulama melarang melakukan kisas terhadap sekelompok orang kerana membunuh satu orang. Sebahagian dari mereka berkata, para pelaku hanya dikenai pembayaran diat. Ini adalah riwayat kedua dalam mazhab Imam Ahmad. Pendapat ini juga diikuti oleh Rabi'ah, Abu Daud, Ibn Munzir dan dikisahkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada pula sebagai ulama yang berpendapat pendapat ketiga dalam masalah ini, bahawa hanya salah seorang dari pelaku sahaja yang dikisas, sementara yang lain diharuskan membayar diat. Pendapat ini diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Ibn Zubair serta diikuti oleh Ibn Sirin dan Az-Zuhri. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurud bil hurud. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan hukum kisas, bunuh balas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka dan seterusnya lah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178. Firman Allah Ta'ala lagi, wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafs. Kami telah menetapkan bagi mereka dalamnya dalam Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 45. Mereka mengatakan kedua ayat ini memberikan konsekuensi agar jumlah jiwa yang dikisas kerana menghilangkan satunya jiwa tidak boleh lebih dari satu orang. Ayat ni kalau kita tengok tu, cerita pasal seorang bunuh seorang gitu tak. Seorang kena bunuh, seorang kena balas, kisah kena hukum balas. Kena hukum bunuh balas dah. Gitulah kalau ikut ayat ni secara zahirnya dah. Kedua, hujah kedua, setiap orang dari pelaku sudah mencukupi sehingga tidaklah sesuai jika mengqisas berapa orang kerana telah membunuh satu orang. Sebagaimana tidak wajib memberapa diat kerana membunuh satu orang. Dia kata gitulah. Pendapat yang kuat dalam konteks ni menurutku, yang ini menurut Abu Malik ni, ketua kitab ni, adalah pendapat pertama jumhur ulama yang memilih pelaksanaan kisah sebagai sekelompok orang yang membunuh satu orang. Sebab kedua ayat di atas hanya menjelaskan ihwal hukuman pembunuhan disengajakan dalam bentuk yang paling rendah dan tidak menyinggung hukum keikutsertaan berapa orang. Ayat Quran itu memanglah ikut cerita hak rendah paling rendah seorang, bukan ayat tu nak cerita kalau ramai bunuh seorang tak kena hukum balas nak. Di sinilah sahabat Nabi SAW berperanan menjelaskannya melalui praktik perbuatan mereka. Pendapat ini barangkali boleh lebih dikuatkan lagi dengan keterangan jelaskan dalam kisah berapa orang dari kabilah Urani. Kabilah Uraniun ni lah, orang yang kapur, yang berampok, yang bunuh orang je pera utara tu tak. Jadi dihukum mati oleh Nabi SAW kerana membunuh seorang pengembala sahaja. Ikhtiar Ibn Qudamah, kisahnya terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ni lah pegangan yang paling kuat ni. Hadis Urani ni, bagaimana berapa orang tu ramai lah. Bunuh seorang Urani. Tapi Nabi kita kata seorang dah. Nabi kira semua yang terlibat tu kena bunuh malah belakang. Ya ataupun hukum hirabah dah, semua kena dah. Apa-apa pun kita tengok lah, boleh cara ada setengah orang tu dia terlibat bodoh-bodoh gitu, dia tak tahu dah. Tak tahu kena orang nak bunuh orang kalau dia terlibat. Jadi boleh bincang lah tak, boleh bincang setara mana, mungkin dia kena hukum dia juga lah. Wallahu alam. Kalau kita atas kajian lah, atas kajian buat nak undang-undang, dia tengok masalah yang mana lebih penting. Kalau nak kata pakai pendapat jumhur ulama, kena bunuh belaka lah, tu ada hasahnya dan itu lebih adil lah. Tak boleh benar pendapat kedua, tak boleh pakai pendapat kedua. Pendapat kedua tu dia kata tak payah bunuh balas, pakai dia saja, sedap hati dah, tambah orang kaja dah. Pendapat kuat ni tetap jumhur ulama dah. Bagaimana jika ada orang yang tidak dikenai konsekuensi hukum qisas, hukum bunuh balas, turut serta dalam pembunuhan berkelompok? Contohnya gini lah, jika orang tua korban bekerjasama dengan saudaranya untuk membunuh korban. Jadi orang tua
pok bodoh apa. Bersama dengan adik-beradik dia kan untuk membunuh korban yang merupakan darah dagingnya sendiri, yakni anaknya sendiri. Terkait kasus ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Rujuk Al-Badai, Ibn Abidin Al-Kafi, Syarhu Saghir, Al-Umu, Nihatul Muhtaj, Mukhni dan Insaf. Pertama, keluarga korban yang tidak dikenai hukuman qisas dibebani kewajipan membayar diat berupa pembebasan seorang budak yang diambil dari harta pelaku yang bebas qisas. Sedangkan pelaku lainnya tetap dikenai hukuman qisas. Nah, maksudnya pok dia selamatnya tak kena hukum qisas. Adik-beradik dia lain kena hukum qisas dah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Juga dia diriwayatkan dari Qatadah, Az-Zuhri dan Muhammad dengan hujah bahawa qisas adalah sebuah hukuman yang dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka dilakukan secara sengaja dan zalim aniaya, maka mereka wajib diqisas, dihukum bunuh balas, tanpa melihat apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kerjasama kelompok atau bersendirian. Akan tetapi qisas dalam hal ini gugur kerana adanya hal yang mencegahnya atau menghalanginya. Seperti jika pelaku adalah orang tua, korban sendiri atau pelaku bukan orang mukallaf. Budak kecil kau dah, bunuhnya tak sampai balik lagi. Maka dia tak kena hukum balas, kena bayar diat lah. Jadi kalau ada berapa orang hak jenis kita, dia kena bayar diat, tidak hukum bunuh balas lah. Lepas tu hak lain tu kena hukum bunuh. Qisas lah. Yang kedua, tidak ada qisas terhadap orang seorang pun dari mereka, akan tapi wajib adalah diat. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan merupakan pendapat versi kedua Imam Syafi'i serta pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Ahmad. Pendapat ini juga diikuti oleh Hasan Basri, Az-Za'i dan Ishaq. Hujah mereka adalah mana sebagai berikut. Dalam kes ini ada orang yang bebas tuntutan turut dalam melakukan pembunuhan korban. Maka rakan yang tidak bebas pun ikut bebas dari jeratan qisas dengan statusnya sebagai rakan yang tersalah. Syarik khati'. Maksudnya dia terlibat sama ni orang yang macam tersalah dah. Rakan yang tersalah. Syarik khati' ni terlibat, terlibat dah. Jadi ikut hak yang paling ingin lah, iaitu bapak dia kalau bunuh anak dia. Yang kedua, anak kecil dan orang gila misalnya tidak memiliki niat yang benar-benar murni sehingga pengakuan keduanya pun sah dan perbuatan mereka dihukumi sebagai perbuatan tersalah juga tak sengaja. Budak kecil ni kira dia kalau bunuh orang pun kira tak sengaja dah. Pendapat yang kuat, aku ambil katakan pendapat pertama hak lebih kuat yang kata bunuh balas. Mana orang tua, orang adik-beradik dia kau nak bunuh pok dia, nak bunuh adik-beradik dia kau. Walaupun terlibat pok dia terlepas hukuman qisas, tak kena dia dah. Bagaimanapun jika seorang hanya memegangi korban sementara yang membunuh adalah orang lain. Dia ni dia sekat je, tiba-tiba ada orang main tekai bunuh dia. Kepok dia je sekat je mana. Ataupun dia kena arah suruh pergi orang ni dia tak tahu nak apa kaban tekai ke orang lain dah. Dirujukna al-autor kasyaf al-qina' dan al-mughni. Dalam kes ini kalangan ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki menyatakan bahawa orang yang memegang korban ketika dibunuh oleh orang lain tidak boleh dituntut hukuman mati qisas sebab perbuatan ini tidak boleh dikategorikan sebagai bentuk kerjasama lagi dah. Sehingga tidak boleh digolongkan sebagai pembunuhan berkelompok, melainkan ia hanya dikenai hukuman kurungan, hukuman ta'zir lah. Maksud dia bukan dia tak tahu pun kena bunuh orang nak dibunuh dah. Dia sekat saja, pergi saja. Dia bukan tahu awal-awal nak bunuh orang ni nak. Tiba-tiba suku Sakat ni tiba-tiba dia ubah rancangannya atau dia tak royak rancangan sebenar dia. Dia pergi bunuh orang gitu dah. Ataupun tiba-tiba mari dengan tiba-tiba tak tahu ujung pakai, tiba mari tikai dah. Maka dia ni orang yang hak pergi tu, orang yang sekat tu, apa tu bukanlah dikira orang yang nak bunuh, niat membunuh bukan dah. Di sini mereka berhujah dengan dalil berikut. Firman Allah Ta'ala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi misli ma i'tada 'alaikum." Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 194. Dalil kedua, hujah kedua, hadis marfu' yang diriwayatkan dari Ibn Umar. "Idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka." Jika seorang lelaki memegang seseorang sementara yang lain membunuhnya, maka yang membunuh dihukum mati dan yang hanya memegangi dikurung, ini dalam penjara dah. Orang yang pergi tu dia tak suka kena membunuh orang tu dah, bukan ni awal-awal, bukan berancang bersama lah. Hadis ni dhaif. Ada Tabrani, Al-Baqi dan keduanya berpendapat bahawa hadis tersebut mursal. Hujah yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Ali bahawa ia mengadili seorang lelaki yang membunuh seseorang dengan sengaja sementara yang lain memegang korbannya saja. Dia memutuskan orang yang membunuh harus dihukum mati dan orang yang lain dikurung dalam penjara sampai mati. Penjara juga sampai mati ya pergi dah. Kalau tak jelas penjara sampai mati dah. Sanad dhaif.
Hadis Abdul Razak dalam Musnad, tapi hadis ini dhaif. Sementara di pihak yang lain, Imam Malik dan Al-Lais menyatakan bahawa orang yang memegang korban, orang yang terbunuh tu tetap dikisah sebagaimana orang yang langsung turun tangan membunuhnya. Sebab keduanya tetap bekerjasama dalam pembunuhan tersebut. Seandainya tidak ada yang memegang, tentu pembunuh tidak akan berhasil membunuh korban. Okay, pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan pendapat pertama lebih kuat. Pendapat pertama dah. Meskipun kedua hadis tersebut adalah dhaif kerana para sahabat lebih mendahulukan aksi tindakan langsung daripada aksi penyebab. Umar bin Khattab misalnya pernah mengadili kes orang buta yang dituntun oleh orang yang dapat melihat. Kemudian keduanya jatuh ke sumur. Lalu si buta jatuh menimpa orang yang dapat melihat hingga meninggal dunia. Dalam kes ini Umar memutuskan si buta harus membayar diat kepada keluarga orang yang tidak buta. Jatuh tu jatuh sampai mati dia. Sanad yang hasan darab ni. Di sini diketahui bahawa tidak ada ketentuan hukum bagi aksi penyebab jika bersamaan dengan aksi tindak langsung selama tindakan orang yang turut serta jika ia sendirian tidak sampai memicu kematian. Dia bukanlah nak napuk, bukan nak bunuh orang, nak pergi sahaja orang. Ada pula yang mengatakan selama pelaku pembantu tidak memiliki kesamaan niat dengan pelaku utama untuk membunuh korban. Jika pelaku pembantu benar-benar berniat untuk membunuh korban, sama-sama niat nak bunuh pelaku dan rancang awal, maka ia wajib dikenai hukuman qisas pula. Ini adalah pendapat ketiga dan merupakan pendapat terkuat. Jadi begitulah, kalau dia tidak sengaja, kita dalam mahkamah dibuktikan bahawa orang lain tidak, tanpa bukan nak niat nak bunuh, nak pergi saja, nak ugut saja, tiba-tiba ada orang lain mana tu memang dia ni niat, dia tidak royak ke orang lain perancangan dia bunuh dengan tanpa perancangan orang lain, orang lain tak suka dia nak bunuh, maka dia kena bunuhnya. Hukum qisas hanyalah orang yang dia berasing dengan niat dia dah. Okey. Mana gigi kita ni? Sikit lagi dah. Yang ketujuh, kesepakatan ahli waris korban untuk menuntut qisas. Ini adalah syarat ketujuh dari syarat-syarat qisas lah. Syarat wajib lain yang mewajibkan ditegakkannya hukuman qisas adalah kesepakatan ahli waris korban untuk mengajukan tuntutan qisas pada pelaku. Walaupun asal kata-kata hukuman bunuh balas qisas, tapi hak yang utamanya, haknya adalah keluarga si mati lah. Dia kata bunuh balas. Kalau dia kata bayar diat kan. Jika korban yang meninggal dan tidak ada maaf untuk pelakunya, maka qisas dan tuntutan hukum mati menjadi hak ahli waris dalam bentuk kebersamaan di antara mereka. Dalam hal ini jumhur ulama tidak membedakan antara ahli waris ashabah dengan ahli waris ashabul furud, juga yang lelaki dan perempuan serta yang besar maupun yang kecil. Ruj' al-Bada'i Ad-Dasaqi Al-Mu'nimuhtash Kasyaful Qina. Merujuk kepada hadis riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya yang bercerita, Rasulullah SAW memutuskan agar ashabah si wanita, yakni korban pembunuhan, si wanita itu menerima diat pembunuhan dari pelaku siapa pun mereka. Para ahli waris tidak mendapatkan apa-apa darinya kecuali sisa jatah warisnya. Padahal jika seorang wanita membunuh orang lain, diatnya dibeban kepada seluruh ahli warisnya. Akhirnya mereka memutuskan agar orang yang membunuh wanita tersebut dihukum mati. Hadis hasan dari Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi ada, kalau bayar diat, dia boleh ke perempuan saja kan. Orang lain tu boleh saka saja. Jadi saja juga orang lainnya. Jadi orang lain pun bincang mula sepakatlah suruh bunuh ni. Hukum bunuh balas. Dia tidak boleh berlaku ni diat ni. Bukan bagi banyak, bagi sama harta, tidak. Jadi masukkan dengan ashabah dalam hadis ini adalah orang yang menjadi ahli waris mayit yang tidak meninggalkan orang tua maupun anak. Diriwayatkan dari Aisyah. Diriwayatkan dari Aisyah. Jadi orang yang kata ashabah tu orang terima sakol, kata dia. Diriwayatkan dari Aisyah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-muqtatilina ayyan yanhajizu al-awwal fal-awwal wa in kanat imra'atan. Para awali korban yang menuntut balas kematiannya hendaklah meninggalkan tuntutan mereka dari yang dekat hingga yang terdekat, sekalipun di antaranya ada seorang wanita. Jika sekali watin apa, kena tanya pendapat dia. Hadis dhaif, hadis Abu Daud dan Nasa'i. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahawa yang berhak menuntut qisas hanyalah ashabah korban dari kalangan lelaki-lelaki saja. Ini pendapat mazhab Maliki dah.
Menurut mazhab Maliki, bahawa tuntutan qisas tidak terima dari kaum wanita kecuali dengan 3 syarat. Mereka termasuk keluarga korban, tidak ada keluarga laki-laki yang menyamainya dari asabah, dan tidak menjadi asabah bersama keluarga laki-laki jika korban punya ahli waris dari golongan perempuan. Sedangkan keluarga laki-laki yang termasuk dalam kategori asabah kedudukannya lebih jauh dari mereka, maka yang berhak menuntut pelaksanaan qisas adalah mereka, dan asabah yang kedudukannya yang lebih jauh dari mereka. Lihat Ad-Dasuqi. Kata Pak Asal baru kalau tak ada anak beranak dekat baru bolehnya. Okey. Mengikut mazhab mereka lelaki-lelaki sajalah, kecuali tak adalah. Baik asabah berdasarkan nasab keturunan, misalnya anak, maupun berdasarkan sebab seperti walak perwalian. Sehingga dalam hal ini suami, saudara si ibu maupun datuk dari si ibu tidak masuk dalam daftar asabah yang berhak melakukan tuntutan qisas kepada pelaku pembunuhan. Di samping itu, jika ahli waris korban si mati itu menuntut qisas, maka tuntutan itu mestilah dikabulkan jika mereka menuntut secara keseluruhan. Kalau sepakat apa dia, memanglah kena hukum qisas kan. Namun jika ada salah seorang sahaja dari mereka yang mencabut tuntutan mereka, maka hukuman qisas menjadi gugur. Tadi ada orang ramai kata, tak usah bunuh tak klik modal, baik kita terima duit. Sebab qisas tidak boleh dibahagi-bahagikan dan semua pendapat bahagian dari diat sesuai dengan jatah mereka dalam warisan. Qisas ni tak boleh bagi gitu dah. Tapi kalau harta ni boleh bagi dah. Dah gitulah. Dia ni boleh bagi gitu dah. Berapa faedah? Pertama, bagaimana jika salah seorang wali sedang berpergian? Jadi si wali mati tu tak tahu mana dah. Dalam keadaan ini sesuai dengan kesepakatan para ulama fiqh, dia mestilah tunggu sampai kembali. Sebab bagaimanapun ia memiliki hak untuk memberikan maaf yang boleh menggugurkan hukum qisas bunuh balah. Selain itu, qisas merupakan hukuman untuk mengobati sakit hati ahli waris. Sehingga hak tersebut sepenuhnya diserahkan pada pilihan orang yang memiliki hak qisas, bukan dari yang lainnya, seperti hakim atau ahli waris yang lainnya. Pendapat kedua, masalah kedua dah. Bagaimana jika ada di antara wali korban si mati yang tidak memenuhi syarat yang capable, yang apa ni, yang diakui lah. Rujuk Al-Bada'i, Syarh As-Saghir, Mughni Muhtash dan Al-Mughniyah. Jika ada di antara ashabah korban yang tidak memenuhi syarat, misalnya masih kecil lagi ataupun gila, maka para ulama berbeza pendapat sebagaimana berikut. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan dua muridnya Abu Hanifah perlu dilakukan verifikasi. Maksudnya menjelaskanlah verification. Jika masih anak kecil, maka mesti ditunggu hingga sampai dewasa dulu. Lama, maksud jaga dulu lah. Sementara jika gila, maka harus tunggu sampai sembuh. Mereka beralasan mungkin sahaja orang yang kurang syarat capability ni, kemampuan ni, ini memberikan maaf pada pelaku sehingga kisah boleh digugurkan. Untuk kepentingan ini, pelaku pembunuhan ditahan dulu sampai wali tersebut balik ataupun sembuh. Ini pendapat pertama lah. Pendapat kedua, menurut mazhab Abu Hanifah, hak kisah hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kesempurnaan capability. Menurut Abu Hanifah, kisah ditegakkan bagi orang yang berakal, yang capability secara peribadi, bukan secara bersama-sama, sehingga orang yang tidak capable tidak boleh terima, kerana pemaafan mereka pun tidak terima juga. Jadi mereka ni tak masuk buk lah. Kita kira tak usah tanya lah budak kecil ni dah. Mereka tak ketiga sekarang ataupun gila dah. Jadi tanya ada akal sajalah. Sehingga jika ada di antara mereka yang kurang capable, kurang mampu, maka mereka tidak perlu ditunggu lagi. Sementara itu, pendapat ketiga ni. Kalangan ulama mazhab Maliki menyatakan bahawa anak kecil yang belum ditetapkan kemampuan lagi tidak perlu ditunggu-tunggu. Begitu juga orang gila yang tidak boleh diketahui kesembuhan gilanya. Sedangkan orang gila yang terkadang sembuh harus ditunggu kesembuhannya. Itulah. Yang kedua dah. Bagaimana jika korban tidak memiliki ahli waris maupun asabah? Rujuk Al-Bada'i dan Ad-Dasuqi. Dalam keadaan ini, menurut jumhur ulama, wewenang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kerana automatik kewaliannya bersifat lebih umum. Apakah ia menuntut qisas ataupun memaafkan pelakunya, ini pihak berwajib lah dan ganti dah. Sedangkan ulama mazhab Maliki menjelaskan bahawa pihak yang berwenang hanya memiliki eksekusi qisas, namun ia tidak berhak memberikan maaf. Sementara itu, Abu Yusuf dari mazhab Hanafi mengatakan tidak ada kuasaan bagi penguasa dalam pelaksanaan qisas jika korban berada di wilayah Islam. Jadi dia tak boleh maaf lah. Nombor satu, kena bayar dia aku pelekor dia tak. Tidak boleh dia sekata-kata dia lepas gitulah. Kalau tidak ada anak beranak dia. Wallahu a'lam lah. Itulah perbahasan tentang qisas sebahagiannya.
Kita sudahi dengan suratul asr tasbih barah wal asr inna insana fi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.